Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Ahlan wa sahlan. Welcome to our class number 7 tonight. Inshallah. So, Mr. Nabil Faidi Termizi, you're looking good tonight, Mr. Nabil. You too, alhamdulillah. So, thank you for coming. Thank you for taking time to join this class. If you have already received the book, we posted yesterday. So from what we have discovered that people in Seremban, Shah Alam, even Pulau Pinang, they have received the book. Alhamdulillah. Thank you JNT for making it smooth. So actually we sent half yesterday and another half today. If you haven't received your book yet, you shall be receiving them today, inshallah. So today we have upgraded our studio. Okay, new microphone, very high quality microphone. I hope you can hear us clearly. Please give us some feedback, ya. Bagi sikit maklum balas jika sound clear, sebab kelas sebelum ini dimaklumkan kepada kami bahawa ada masalah teknikal. Bunyinya tak jelas, gambarnya. Sekarang kami menggunakan internet, menggunakan kabel LAN, audio webcam yang baru. So, semata-mata untuk memberi yang terbaik kepada anda, insyaAllah. So, Coach Shah, welcome to the studio. Thank you, Coach Make sure you are inside the camera. Alright, I'm taking the camera. Alright. Okay. 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 So, if you can just put this. Is the audio okay? Hopefully okay. Clear, thank you. Alhamdulillah. If the visual is not clear, I think that is okay lah. But if the audio is not good, then this FB Live experience would be, I don't know, would be traumatic. Tragic. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are now in our 7th class. Ini adalah kelas FB yang ke-7, di mana kita berehat 3 hari juga kita berehat ya. Hujung minggu Sabtu Ahad tiada kelas. Isnin we were not around. No, 4 days. 4 days of skipping classes. So alhamdulillah hari ini kembali. Dan juga pagi tadi pun dah ada seorang pembeli datang ke rumah untuk mengambil buku. Petang tadi seorang sahabat datang untuk mengambil 2 naskah buku. Ya, Puan Azhar, Puan Syakina. Thank you very much. So you can have this buku bunyi. Orang Johor kata buku bunyi, dia ada K kat belakang. Buku bunyi is available now for purchase at www.beranispeaking.com. At the same time, you can also get free PDF version, 45 pages from the book. Boleh muat turun versi PDF 45 halaman sekali dengan sampel audio. Buku bunyi bukan buku sahaja, ialah buku yang fizikal. Yang pertama, dia bukan e-book, dia buku naskah buku yang akan dihantar, dipost terus ke rumah atau boleh ambil di USJ. Disekalikan dengan file audio yang mana tuan-puan boleh dapatkan aksesnya nanti di beranispeaking.com, ada Google Drive, boleh download. Dan akan dijalankan juga tutorial ataupun kelas di grup tertutup, bukan di FB page FBI ini. Ini adalah terbuka untuk umum, untuk semua. Tapi khusus bagi pemilik buku bunyi, kita akan jalankan kelas tutorial di FB Secret Group. InsyaAllah. We call it Sound School. Sekolah bunyi. Sound School. It sounds cool. And may insyaAllah your pronunciation sound cool. InsyaAllah. Okay. So, kita memberi masa sedikit lagi kepada para pelajar lain untuk masuk. Ada yang selesai solat Isyak, ada yang selesai makan malam, ada yang sedang menidurkan anak. Maklumlah, mak ayah masuk kelas dewasa. Ada yang sudah bekerja ke? Dah start ke office? Kalau boleh sila perkenalkan diri tuan-tuan yang hadir. Encik Nabil Faidi, Tuan Nabil Faidi. Kalau boleh perkenalkan diri,
Kita boleh sama-sama memulakan kelas, berkenalan satu sama lain, sedikit latar belakang jika Ya. ada. Tadi sempat bersembang dengan Puan Syakina. She shared a very good point. Dia kata dia tanya tentang anaknya belajar bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Kita bincang tentang perkataan kacau. Kacau Dalam bahasa Melayu, kita ada kacau, kita ada gaul, kita ada uli, kita ada campur. Jadi anak ni tanya macam mana nak bezakan perkataan ni. Semuanya macam sama je, the act of mixing things together. Jadi begitu pentingnya kita belajar perkataan atau menggunakan perkataan mengikut konteks. Itu dalam bahasa Melayu. Dan bila dibawa ke bahasa Inggeris pula, juga anak ni tanya, macam mana nak bezakan kacau disturb dengan kacau stir? Sebab di sekolah kan bila belajar sains dalam bahasa Inggeris, kacau, kita buat eksperimen nak kacau, dipanggil stir. Tapi kalau kata don't disturb, jangan kacau. Don't disturb your sister pun kacau juga. Jadi macam mana kita nak tahu? Jadi insyaAllah, kerangka untuk kita nak terangkan pemilihan perkataan yang terbaik, sedang disusun juga. Jadi mula-mula kita keluarkan dulu buku bunyi. Kerana untuk mahir berbahasa, bunyi itu yang penting. Kita mesti tahu bunyi perkataan. Bila kita yakin dan selesa dengan bunyi yang betul, nak cakap pun insyaAllah kita rasa lebih yakin. Betul. Jadi bila sudah boleh dibunyikan, barulah senang kita nak membaca. Sebab kita tahu, oh ini suku katanya berbunyi begini kalau bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Inggeris tak boleh pula pecah-pecahkan perkataan ikut suku kata, lain pula caranya. Jadi bunyi, lepas bunyi cakap, lepas cakap membaca. Semasa membaca itulah kita akan menangkap lebih banyak perkataan dan juga proses menangkap grammar. Dan yang akhir sekali, yang paling kompleks adalah kemahiran menulis. Masa menulislah kita mempunyai banyak pilihan nak pilih perkataan. Nak kata kacau tepung ke, uli tepung ke, gaul tepung ke, nak pilih yang mana? Sama juga dalam bahasa Inggeris, kita ada banyak perkataan yang dalam bahasa Melayu mungkin maksudnya sama, tapi mana yang lebih sedap? Jadi inilah proses belajar secara bertahap. Jadi itu yang that's the path when we learn a language. But first we begin with the sound, buku bunyi. Okey, insyaAllah jadi kita boleh mulakan kelas sekarang. Sebelum kita mulakan kelas, dalam program Berani Speaking, Fasih Berbahasa Inggeris bersama kami, kita tidak boleh tidak lari daripada kita memulakan kelas kita dengan membaca doa for learning English. Mari kita sama-sama mohon restu daripada Sang Pencipta Bahasa dan Pencipta semua alat yang kita gunakan untuk mahir berbahasa supaya memudahkan proses pembelajaran bahasa kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah Al-Alim, please help us be good at English so we can read, write, speak and listen and be better servants. Oh Allah Ar-Rahim, please help us be good at English so we can use it to serve the ummah and follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Okay. Jadi kita mulakan sesi malam ini dengan sesi pengenalan kenapa buku bunyi ini dikarang ataupun disusun sebegini. Asalnya kami memulakan kelas bahasa Inggeris 18 tahun yang lalu, 2002-2003 begitu, untuk mengajarkan orang dewasa kemahiran bertutur bahasa Inggeris. Antara salah satu ketakutan, antara salah satu kebimbangan orang yang mahu bertutur bahasa Inggeris adalah mereka takut salah sebut perkataan. Bahasa Inggeris ini banyak bunyinya dan berbeza bunyinya dan sistem bunyinya agak luar biasa berbanding bahasa lain. Oleh kerana variasi yang sangat berbeza itu, orang Melayu di Malaysia merasa sedikit kekok dan bimbang apabila mereka menuturkan bahasa Inggeris tidak mengikut bunyi yang difahami oleh orang yang mendengarnya begitu. Ada masalah begitu sebelum ni? Ada. Sangat ada. I knock my knee. Dalam bahasa Inggeris ada beberapa kategori sebutannya yang adanya huruf tapi tak bunyi, dipanggil silent letters, K-N-O-C-K, tak dipanggil knock, dipanggil knock. Kenapa ada K kalau tak dibunyikan? Dan beberapa contoh lain. Contoh yang paling seorang sahabat saya yang umur sudah 35 tahun terkejut adalah perkataan P-L-U-M-B-E-R. Tukang paip. Selama ini beliau ingat bunyinya adalah plumber. Tapi sebenarnya
plumber, B itu didiamkan, disenyapkan. Kenapa jadi begitu? Wallahu alam. Salahkah kalau dia sebut plumber? Salah atau tidak? Selagi message itu sampai, tidak mengapa. Dan jika dia masih lagi di peringkat beginner, masih baru belajar. Tapi kalau dah masuk tahap berbahasa Inggeris itu sebagai salah satu keperluan profesional, eloklah dicantikkan sebutannya. Yes. Jadi oleh kerana ada perasaan takut, saya menyarankan kepada pada pelajar saya adalah dengan idea untuk mereka berani speaking. Istilahnya selamba je, sebut je, salah tak apa. Kerana kalau kita lihat bangsa lain, terutamanya di Malaysia, bangsa India atau bangsa Cina, mereka tidak sangat bimbang nak menyebut perkataan dengan sempurna. Mereka hanya mementingkan kelancaran. Di negara-negara lain juga begitu. Di Afrika, di Jepun, di India, even di China, tidak ada jadi masalah. Somehow di Malaysia, orang berbangsa Melayu mementingkan ketepatan. Mungkin dekat sini ada dilema antara kederasan, fluency, kederasan berbahasa dengan ketepatan berbahasa, accuracy. Yes. Jadi kalau kita terlampau risau, kita takut salah, kita nak accurate, tepat, jadi kelancaran atau kederasan akan terganggu. Dalam masa yang sama, kalau cakap tanpa fikir ini adalah tepat atau tidak, dia lancar tapi akan kurang sedap dan kurang enak bunyinya. Jadi perlu ada jalan tengah. Namun antara dua, kena letak priority. Nak mula yang mana? Nak mula pilih fluent ataupun nak mula pilih accurate? Yes. Pilihan di tangan anda. Di tangan anda ya, literally. Okey, jadi apabila kita mula ajak mereka untuk berani menyebut, ya ada yang cuba berani, ada yang langgar sahaja. Contoh seperti seorang jejaka daripada England, namanya Daniel, ya. Beliau pergi ke Terengganu dan beliau belajar bahasa Melayu Terengganu. Mak Saleh belajar bahasa Melayu Terengganu. Saya menonton sebuah video apabila beliau ditemu bual oleh sebuah stesen radio. Ditanya, macam mana boleh pandai bahasa Inggeris dalam masa hanya 2 tahun? Bertutur bahasa Inggeris, orang putih, Mak Saleh, Englishman, came to Terengganu, sebuah pulau, tersangkut, tersadai sekejap. Kemudian boleh belajar bahasa dalam masa 2 tahun dan bertutur bunyinya exactly macam orang Terengganu. Ditanya, macam mana awak boleh pandai bertutur bahasa Terengganu? Jawabnya, langgar je. Langgar je. Ustaz Wan Rosli, dia Terengganu ada. Ustaz, welcome Ustaz. So, dia langgar je. Dia cuba saja. Dia hantam saja. Dia, apa lagi istilah lain ya? Dia tak kisah, tak takut salah. Dia cuba. Apabila diketawakan orang kerana salah sebut, dia terus ketawa bersama. Itu kuncinya. Okey. Jadi, hari ini konsep belajar bahasa yang kami mahu kongsikan kepada anda adalah konsep melihat, nak menangkap bahasa. Ramai orang fikir nak belajar bahasa ni nak kena betul sebut. Tapi kita nak backtrack satu langkah ke belakang. Kami nak menyatakan betapa pentingnya konsep nak bijak menyebut mula dengan telinga, bukan dengan mulut. Nak bercakap, kita fikir bercakap dengan mulut. No. Mulut langkah kedua. Yang pertama, input dahulu. Apa dia? Input. Coach Shah, sila jelaskan sedikit. Input. Dia kena ada sesuatu yang masuk, baru boleh dikeluarkan. Jadi bila data bunyi ni, kita bayangkan macam tabung lah kepala kita, otak kita ya. Jadi kita nak kena depositkan bunyi-bunyi English yang cukup. Jadi bila nak withdraw, nak keluarkan, senang. Macamlah kita pergi ATM machine. Kalau ada yang masuk yang tersimpan, jadi bila tiba masa nak withdraw, nak keluarkan, lebih mudah. Lebih-lebih lagi kalau yang data yang masuk tu pelbagai kualiti. Perkataan biasa-biasa, perkataan teknikal dan sebagainya. Jadi itu konsep. Sebelum nak minta bahasa itu keluar, kena belajar mendengar. Okay. Kemahiran mendengar itu kemahiran yang paling penting sebenarnya dalam berbahasa. Kerana ramai orang ingat nak pandai berbahasa, dia kena terus bercakap. Mendengar itu langkah pertama. Macam seperti anak-anak kan. Kita ada silent period kan bila anak-anak besar. Kita dulu masa kecil tak terus bercakap. Dia ada masa yang memang kita merhati, tengok apa gerak mulut orang. Kita tak ingat proses tu. Tapi kalau kita tengok balik kanak-kanak, itu yang berlaku.
Jadi bila kita yang dah dewasa ni nak belajar bahasa baru, Okey. bahasa kedua, bahasa ketiga, bahasa asing, kita pun perlu ada tempoh silent period tu. Tempoh di mana kita dengar, oh macam ni pattern dia, oh macam ni bunyinya, oh macam ni melodinya. Kemudian insya-Allah kita akan rasa, bila rasa data tu macam dah cukup, nak keluar tu je lebih senang, dia lebih lancar dengan izin Allah. Okey, baik. Jadi kemahiran mendengar ini, kalau dalam buku yang bakal kami terbitkan bersama PTS tidak berapa lama lagi, ada kami huraikan sedikit konsep iaitu dipanggil sebagai formula mendengar. CAT, the CAT formula. Macam mana nak mendengar dan boleh mendengar sehingga boleh menangkap bahasa. Ya, zaman dahulu orang tidak ke sekolah, betul? Betul. Orang tidak belajar bahasa di sekolah. Zaman tok nenek Tidak ada sistem pendidikan formal untuk belajar bahasa. Orang hanya belajar melalui mendengar. Jadi macam mana mereka boleh mahir bahasa? Contoh yang paling sangat klasik adalah contoh di mana baginda menyuruh seorang sahabat untuk belajar dua bahasa. Bahasa Ibrani dengan bahasa orang-orang Nasrani pada ketika itu. Ya. Beliau mengambil masa 30 hari saja untuk menguasai kemahiran menulis, membaca, mendengar dan bertutur. Jadi bagaimana cara dilakukannya? Tekniknya kami ada ceritakan dengan panjang lebar, tapi konsep asasnya adalah dimulakan dengan mendengar. Okey. Hari ini kita nak terus perkenalkan kepada anda, bagi anda yang pertama kali bersama kami, buku bunyi ini yang telah terhasil alhamdulillah dalam tempoh selama 40 ke 60 hari sepanjang tempoh PKP. Apabila kami tidak boleh lagi keluar mengajar, kami hanya tinggal di dalam rumah dan belajar dan alhamdulillah dengan masa yang terluang itu seronok, Allah ilhamkan rasa seronok untuk saya membelik setiap patah perkataan dalam 3 buah kamus bahasa Inggeris. Apa nama word by kamus word. tu kalau boleh kongsi? Asalnya saya membelik perkataan dalam Oxford 3000. Dipanggil Oxford 3000 adalah kompilasi 3000 perkataan bahasa Inggeris yang menurut pakar wajib diketahui untuk lancar dan selesa bertutur dalam bahasa Inggeris. Kata-kataan biasa kebanyakannya digunakan dalam perbualan harian. Apabila saya tengok perkataan itu, saya pergi upgrade ke level kedua iaitu Oxford 5000 pula. Dalam Oxford 5000 saya nampak ada lagi perkembangan, dan bila saya tengok 3000 dengan 5000 ada sedikit pecahan daripada 3000 yang berkembang di 5000. Contoh perkataan at di sana ada pula ate, tapi sini ada bunyi at, bila tambah e berubah bunyi 8. Saya jumpa lace, 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 tali kasut. Lace tali kasut. Bila jadi istana apa dalam bahasa Inggeris? Palace. P-A-L-A-C-E. Tadi bunyi lace. Palace. No. Tak boleh sebut palace, dia jadi palace. Kenapa berubah? Jadi saya pun buka dictionary, kamus bahasa Inggeris, Oxford, Cambridge, dengan Longman, dengan Collins, ada gabungan American dengan British. Saya tengok, Masya Allah, ada pattern di situ. Jadi, bila saya cuba kumpul dari A sampai Z, saya tengok, ada 400 lebih perkataan yang dia satu perkataan khas dan dia di dalam perkataan lain dan bermaksud lain dan berbunyi lain. Perkembangan dan perbezaannya itu. Jadi terkumpullah, maka terhasillah buku ini, dan untuk buku ini bermanfaat, kami memberi akses yang ekstra lebih, iaitu audio system dan tutorial kepada para pendengar supaya mereka boleh dapat lebih penjelasan yang lanjut tentang macam mana nak bunyi. Yelah, kalau buku bunyi kita baca sendiri, kita pun tak tahu betul ke bunyi, rasa macam sedap je, macam betul aja bunyi. Jadi nak tekan pun bukanlah buku interaktif yang boleh bersuara, maka ia disandingkan, dia digabungkan, dipadankan dengan audio. Oleh kerana ada 400 perkataan dan nak buat tebal sangat nanti sedikit akan menggabrakan, menakutkan setengah orang, banyak sangat. Jadi kami pecahkan kepada 2. Sebenarnya ada 600. Nanti boleh jadi 3 bahagian. Walau apapun, apabila kami perhatikan jumlah perkataan yang ada, kami yakin apabila anda telah mendengar atau mengikuti setiap audio dan setiap muka surat daripada buku ini, anda akan terbiasa dengan hampir kesemua bunyi yang ada dalam bahasa Inggeris. Okey, bahasa Malaysia, bahasa Melayu, bunyinya agak
mudah, ya. A, E, I, O, U. A, A. Kadang-kadang orang spoken orang cakap E. Kadang-kadang E ada dua, E ataupun E. I, O, U. Ya. Bahasa Arab lebih mudah. Bunyinya ada 3 ataupun 4, ya. Fathah, A, I, U dan 2-3 bunyi yang lain. English, kalau anda lihat di sini, kalau anda buka kamus bahasa Inggeris, anda boleh jumpa bunyi-bunyi bahasa Inggeris yang sangat-sangat luar biasa. Kalau begini, sistem bunyinya adalah kalau anda lihat A, E, I, O, U di sebelah kanan, ya, dia ada 23 bunyi. Ini satu kamus, belum tengok kamus-kamus yang lain. Belum lagi secara detail kepada dialek-dialek yang berbeza. Walaupun begitu, sistem yang ada ini yang kami buat dalam buku bunyi ini, apabila anda mengikuti satu persatu, insya-Allah selepas ini anda tidak perlu bimbang dan tidak perlu takut kerana anda akan bersedia. Yang anda akan tahu yang bunyi memang banyak dan bunyi akan berbeza dan tak semua sistem bunyinya itu akan sama. Jadi kalau anda tiba-tiba kenapa bunyi lain? Tidak akan ada istilah kenapa bunyi lain, sebab memang ada kemungkinan bunyinya akan lain. Sound So, right. yeah, the sound. Kira kalau tengok sistem bunyi ni dah macam seolah bahasa lain Macam kita tengok bahasa Rusia, simbol-simbol yang ada seperti bahasa-bahasa lain pula. As if bila kita belajar sistem bunyi ni seolah belajar bahasa baru bila melihat simbol-simbol begini. Betul. Namun, jika anda adalah guru bahasa Inggeris atau pelajar jurusan bahasa, ini bukan sesuatu yang pelik. This is something that you are familiar with. Jadi buku bunyi ini target kita adalah bukan pelajar jurusan bahasa, bukan guru bahasa Inggeris, bukan graduan TESOL. Jadi orang biasa-biasa yang profesional dalam kerjaya masing-masing dan mahu menggunakan bahasa Inggeris. Jadi kita nak minimizekan, kita nak kecilkan sedikit bab-bab teknikal, tapi terus mahu masuk kepada perihal practical. So that's why buku bunyi. Jadi I think we are ready just to go through, and then insyaAllah kita akan masuk ke perkataan ataupun bunyi-bunyi baru malam ini. Seperti biasa, setiap malam kita dah melalui paling kurang 3 ke 5 bunyi. Dan kita akan sambung dalam video malam ini untuk bunyi-bunyi yang baru, insyaAllah. Tapi sebelum itu, Coach, silakan. Okey, insyaAllah jika anda ada buku, sila keluarkan buku. Jika tiada, keluarkan kertas. Jika ada buku, sila keluar. Bukan, Okey, panduan yang paling penting hari ini dalam sesi buku bunyi adalah untuk anda mengenal ini, bunyi-bunyi ini, ya. Jangan hanya dengar, anda perlu suarakan dan anda perlu tulis. Ya, nanti kami akan kongsikan kenapa rasional pada konsep kenapa kena menulis. Sebab kami percaya nak tangkap bunyi kena tangkap dengan menulis. Ya, tangkap bunyi dengan menulis. Itu cara untuk belajar bahasa. So, 5 bunyi yang basic pada bunyi A, ya, dalam bahasa Inggeris. Kalau A, W-A-N-T, bunyinya ah. Jadi ejaan BM-nya adalah ah, want. Kalau L-I, bahasa Inggerisnya, kita eja dalam tulisan Melayu kita EH. Tanpa bunyikan H, sebut S saja. L-I. Kemudian ADD, tambah. Maksudnya tambah. Sebutannya adalah add. Add. Jadi A tu bunyi L-I bunyinya yang ketiga, E tu bunyinya Pada perkataan A-L-L-O-W, allow dan ago. Allow, ago. Jadi ejaannya nanti bila anda dengar bunyi dalam bahasa Inggeris yang bunyinya anda tulis E sahaja. Kerana itu bunyi E untuk sistem buku bunyi ini. Kemudian kita ada bunyi A. Ejaannya EI. Contoh ATE. Eight. Dan age. Majoriti perkataan bahasa Inggeris apabila A dan huruf selang satu daripada A itu E bunyinya A. Make. Lake, wake, cake. Kecuali have, H-A-V-E. Have. Tak bunyi have pula. Ya, tu exceptions. Ya, there are so many exceptions to the rule. Dan paling bawah bunyi ini biasanya tidak ada dalam sistem bunyi bahasa Malaysia, bahasa Melayu kita, iaitu bunyi O. Jadi L-A-W bukan law, bunyinya law. Saw, wash. Jadi ejaan untuk bunyi O adalah O-A. So kiranya kita tak, kalau belajar bahasa Inggeris ni dengan pemikiran penutur bahasa Melayu, kita tak boleh bunyikan ikut huruf. Tak boleh. Kan? Kita tak boleh ingat kalau A mesti A ataupun kalau U mesti U. Dia tak boleh ikut tata bahasa Melayu yang kita ada. Tidak. Kita kena ubah.
Bahasa Melayu, okey, ini sistem dia, kita boleh pecahkan ikut suku kata, setiap huruf ini bunyinya sekian. Bahasa Inggeris berbeza. Tak boleh nak pecahkan ini suku kata dia ikut vokal dan sebagainya, right? So this is the tricky part. However, again, that's why we call this buku bunyi sebagai panduan, bukan hukum bahasa, bukan undang-undang bahasa, ya, bukan the right and wrong, maksudnya mesti begini, mesti tidak. Panduan ni fungsinya untuk memudahkan, untuk tunjuk jalan, insya-Allah. Okey. Jadi kita mulakan dengan contoh ya yang ada, iaitu dalam muka surat yang ke-20 berapa ya? Kita sekarang ni sebenarnya kita nak ulang sikit apa yang kita dah belajar dalam kelas sebelum kita bercuti. Muka surat 29, page 29. Kita dah sampai sini ya dalam kelas sebelum ni. Kita sudah. Kita just nak recap quickly dan kita akan habiskan section ini sebelum masuk ke ujian yang keempat. So inilah set yang keempat. Setiap 5 bunyi, 5 set akan ada satu ujian. Jadi ini contoh ujiannya. Oopsie. Kat situ. 30 words in 30 seconds. Dalam masa 30 saat, harus boleh menyebut dengan lancar perkataan-perkataan ini di bawah 30 saat. Dan boleh buat seberapa banyak round pusingan yang kita nak. Jadi cukup habis satu buku, akan ada 40 ujian yang sudah dilalui. Kami tahu, orang Malaysia dia suka ujian, dia suka test. Yeah, that's why we insert test in the book. Alright. Okay, Coach. 80. Okey. So, ini antara bunyi-bunyi yang ada dalam 80. Mari sambil mendengar, kita sebut bersama-sama bunyi-bunyi yang ada dengan perkataan AT. AT. Perkataan yang pertama, AT, yang biasa digunakan adalah at. Jadi ejaan buku bunyi adalah EH untuk air dan T untuk t. Jadi air campur t, at. So kita sebut dengan secara normal, at. Cuba ulang. At. Okay. A-T-E bunyinya adalah 8. 8. Like the number 8. Exactly the same. Yeah. Kemudian A-T-T-E-N-T-I-O-N, kebiasaannya orang akan sebut attention sebab mereka lihat di depan tu AT. Attention. At. Ya, logic. Tak ada masalah. Tak salah bunyinya. Tidak ada salah. Lain mungkin. Tapi kalau ikut sistem bunyi yang ada dalam panduan bahasa Inggeris, ATT bunyinya at. Jadi sambungannya adalah attention. Attention. Cuba sebut Rashidah. Attention. Jadi cara kita cara kita mengejanya T-E-H-N tension. Attention. Sebut dengan normal. Attention. Okey. Rashidah, sila bacakan contoh-contoh ayat. Saya baca? Ya, silakan. Okey. Tak ada pelajar lain dalam kelas ni. Awak saja ada. Alright. Contoh ayat. Alright. We should pay more attention to the fat cat on the mat that hates rats. We should pay more attention Very good. to the fat cat on the mat that hates rats. Okey. Baik baca perlahan. Kalau kena baca laju, terbabas juga sebutan. Tak perlu baca dengan pantas. Baca dengan tenang. Baca dengan perlahan. Ambil masa. Ya. Kalau nak perlu laju, kadang-kadang dia menimbulkan rasa bimbang, rasa takut. Debor. Ya. Mungkin setengah orang tu rasa takut nak bertutur bahasa Inggeris kerana mereka meletakkan target terlalu tinggi seperti penutur asal bahasa Inggeris kan. Betul. Tak perlu begitu. Kita ni bukan penutur asal, kita orang Malaysia. Alright. Kita belajar bahasa asing, so kita go slow. Okay? Alright. So, yang kedua, The next one is, we ate the breakfast you prepared. It was really good. We ate the breakfast you prepared. It was really very good. good. We ate. Cara sebutan ate berbanding dengan at. Cuba lihat pergerakan bibirnya. At. Okay, kalau kita boleh pergi ke sini kejap, boleh melihat mulut
Cikgu. At. 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 Minimum pergerakannya agak At. sedikit, kurang saja. At. Tapi bila sebut 8. 8. 8. 8. At. 8. 8. Rasa macam dia jatuh Bibir ke bawah tarik sikit. sikit, jatuhkan ke bawah. 8. At. Kalau at dia macam at tu. Okay, good. Kena bagi hadiah mirror lah. Betul. Cermin. Okay, boleh sambung? Okay. Ayat ni. Okay, yang ketiga. My Achilles heel is paying attention to details. My Achilles heel is paying attention to details. Oh, Achilles heel ni dah masuk simpulan bahasa peribahasa ni. Simpulan bahasa kan? Yep. Perkataan yang ada maksud yang lain ya. Okay. Maksudnya apa ayat tu? Maksudnya Achilles our heel tu weakness, apa? our weakness. Dia ada cerita ni, cerita mitos-mitos Greek ke Achilles. Ya, Achilles heel. ni. Yang mana dia ni kelemahan dia pada tumit. Okay. Jadi kalau nak attack kat tumit. Jadi ini ayat ni memberi maksud kelemahan dia tu adalah fokus pada detail. Benda-benda yang nak kena jaga, benda-benda yang to be very very terperinci. That's the weakness. Okay? Okay, kelemahan seseorang ya. Kekuatan pada orang lain. Okay, baik. Sekarang kita masuk kepada yang berikutnya. Okay, say hello Coach Shah kepada orang-orang yang baru masuk kelas. Alright. Kita dah bunyikan AT, kita dah pergi kepada contoh ayat. Coach, adakah kita akan pergi kepada pun dan juga guess the sound? Boleh kalau kita ada slide-nya di Sudah sini. disiapkan? Sudah. Okay, kita sebut practice dulu. Okay. Mari kita practice bersama-sama. Practice AT, ya. Yang pertama, bat. Bat. Cat. Cat. Perhatikan fat. Fat. Hat. Hat. Mat. Mat. Pet. Pat. Rat. Rat. Set. Set. Brat. Brat. Chat. Chat. Flat. Flat. Fret. Fret. Spat. Spat. That. That. Very good. Dia ada angin-angin kat hujung tu. Maksudnya kalau kita cakap bat, cat, fat, hat, boleh orang still faham. Tapi kalau kita boleh keluarkan sikit bat, cat, fat, macam ada angin je lebih sikit, dia macam bunyi dia pun dah naik level sikit lah. Kita bermain dengan pengeluaran udara. Sekali lagi, perlu diingat ya. Jika anda tidak dapat menyebut dengan betul, ada orang cakap sebutan anda tak betul, anda tak perlu risau, tak perlu takut, anda cakap ini cara saya. This is my style. This is my style. English. Tapi kalau orang tu dia nak ajar kita kalau kita cakap macam tu, boleh. Kalau kita bersifat terbuka, kita nak ajar, boleh. Kalau kita dah tahu caranya, boleh. English ada banyak bunyi. Even orang penutur asal pun, England, Scotland, UK, Canada, Australia, semua bunyi berbeza. Jadi agak-agaknya mereka sesama mereka membetul tak kesalahan sama mereka? betul lah. Dia orang ni jenis suka nak betulkan orang kan. Bahaya. Susah jugalah pun orang asyik nak betulkan. Macam tak betul lah ni. Suka menghukum. Ini haram, ini makruh. Kan cepat ini. sangat. Ada orang macam nak betulkan tapi rasa bersalah pula. Takut orang terasa kalau dia betulkan. Jadi yelah sebab apa pun kita jaga hati supaya jangan rasa bila kita berbahasa ni bahasa kita lebih elok dari orang lain, orang yang salah. I think that's the most important thing. Okay. Yang kedua, SWOT. SWOT. And then what? Bukan what je. Bukan what. Boleh ada orang sebut what. What are you doing? What are you doing? Tak ada masalah. Jadi bila ada o di hadapan dia jadi oat. Oat. And then AT yang berikutnya bunyinya adalah pula. Attire. Attain. Attest. Attack. Attribute. Attempt. Attaché. Attorney. Kenapa bunyi begitu? Jawapannya adalah kerana dibunyikan begitu. Yes. Sama lah kenapa ini namanya emak. Kenapa panggil tu kereta? Kenapa? Air. Di utara ayak. Di selatan sikit dipanggil ayo. Selatan. Ya, berubah bunyi-bunyinya. Jadi jangan risau. Panduan ini adalah panduan untuk anda tahu ini bunyi standard
bunyi standard, ya. Bunyi standard pun berbeza sebenarnya apabila kami merujuk Standard piawaian banyak pun dictionary, berbeza. oleh kerana banyak pihak yang mengaku mereka adalah pihak induk yang menguasai bahasa. Cambridge lain, Oxford lain, Longman lain, Collins lain, ya, British lain, American lain. So tak ada masalah. Jadi orang-orang yang berfikiran terbuka, relax, dia kata, oh, this is just a language. Ya, kepelbagaian warna kulit, kan, bangsa, Okay. bahasa, bunyi. So, raikanlah, Alhamdulillah. Okay, dan Alright. kita masuk ke bahagian pun. Pun, What ya. is a pun? Okay, pun bukan sebutan pun. Ejaan dalam bahasa Melayu pun. Tapi pun tu maksudnya double meaning. Double meaning. Yang ada So, you're playing with the sounds playing of with the word. sound. Yes. Orang yang boleh mengenal bunyi dalam bahasa Inggeris, especially yang mahir dengan buku bunyi, mereka akan dapat meraihkan dan mereka akan dapat menikmati puns in English. No wonder, pun ni adalah sejenis jenaka bahasa Inggeris yang bertulis. Bertulis. Kan? Kebiasaannya bertulis. Sebab kita nak tengok tulisannya begini, tapi sebenarnya maksud yang nak sampaikan berbeza. Let's Betul. try. Let's try. Let's try this pun. Okay, cuba baca. Tuan-tuan yang di luar sana, ada yang komen apa-apa? Ramai yang diam, tak bunyi apa-apa, ya. Welcome. Kita ucap dulu selamat datang kepada Puan Sazian. Assalamualaikum, salam. Ustaz War Rosli, Ustazah Rosni, daripada Pulau Pinang, daripada seberang Perai kalau tak silap saya. Baru mula ke? Ya Ustazah, baru mula. Itu ejaan orang Kedah, orang Utara. Okay. Kita ada lagi Sazian, Teiz. Itu bahasa apa tu? Itu Turki. Saya tanya Nasil sana. Saya pun Oh, jawab. Masya Allah, Masya Allah. Okay. So, Alhamdulillah, audio cantik, video pun jelas, insyaAllah. Kami akan cuba perbaiki dari masa ke semasa untuk beri yang terbaik kepada anda. It's good to improve. Yang penting kita start jalan dulu and then we improve along the way. Silakan, Coach Shah. Okay, pun. Let's see. People tell me to pay attention, but I don't have any money. Jadi di mana punnya? Apa yang kelakarnya? Saya siap highlight kan lagi. Bila pun tu maksudnya kelakar lah. Anda kalau dengar dan anda tidak ketawa, jangan risau. Anda akan ketawa kemudian. Masanya akan tiba nanti untuk ketawa, ya. InsyaAllah. Yes. Alright, so people tell me to pay attention. Jadi ada dua maksud kan? Pay attention tu ada dua maksud. Betul. Pay attention maksudnya apa? Fokus, beri Yes. perhatian. Dah dia kata pay, biasanya pay tu maksudnya kena bayar. So, itulah tadi my teacher said I must pay attention. So, I pun keluar dari kelas sebab saya tak ada duit nak bayar. Gitulah, ya. Yeah? That's how you play with words. So, jokes in English are very, very, very good. Kita nak dedahkan dengan pelajar-pelajar. Saya rasa pelajar tahap 2 ke sekolah menengah tu bagus kalau ada pendedahan awal kepada jenaka bahasa Inggeris sebab dia bermain dengan perkataan. Yes. Dan ini adalah kemahiran berbahasa yang agak tinggi dan kompleks. Sebab nak faham jokes, satu, kena faham perkataan. Kedua, kena tahu bunyi. Ketiga, kena tahu juga budaya ataupun isu semasa. Because usually jokes, they play with current events. So maksudnya dia bukan satu je. Dia ada orang faham. People tell me to pay attention. Dia faham. Tapi dia macam tak ada connection. Kat mana yang lawak ni? Jadi dia ada banyak faktor yang dia boleh bergabung. Then you know that it's a joke. Maka kemahiran untuk mencipta jenaka to create jokes it's no joke, man. It's no joke. It takes a professional to create jokes sebab ada punchline kan dia panggil situ. Dia ada yang the moment dia cakap perkataan tu, boom. Kalau kita ada stand up comedian yang boleh berdiri, cakap dan the whole room, the whole hall can just laugh. Now then that's genius. Playing with words. Alright? Yes. Okay. So, guess the sound, Coach Shah? Guess the sound. Guess the sound. Okay. Setiap muka surat, setiap halaman akan ada latihan guess the sound. Yang mana pembaca, tuan-puan nanti dekat buku tu boleh tuliskan saja. Ya, kat buku ada ruangan untuk tulis. Jadi kalau tengok ATOM. Macam biasa tengok je ni. Masa kecil-kecil tu ada kartun yang semut tu, ATOM. So nak sebut macam mana? Jadi kita tulis ejaan mengikut sebutan. Nak sebut atom ke, atom ke, atom ke. Jadi kita bunyi, kita tulis mengikut ejaannya. Nak guna A ke, huruf E, H ke dan sebagainya. Okay. So
Sama juga perkataan yang kedua, macam mana cara nak sebut? Teka bunyi dia dengan kita tulis dahulu tekaan kita. Dan nanti bila dengar di audio, dan kita boleh check adakah ia betul ataukah ada ia lari sedikit dan apakah sebutan yang standard. Jadi untuk ini, nanti boleh dengarlah pada audio so that you know how it sounds. Audio buat masa ini ada 5 atau 6. InsyaAllah malam ni saya akan upload. Oleh kerana setiap muka surat ada 5 atau 6 bahagian. Jadi setiap bahagian itu audio kami pecahkan. Ya, kalau kami panggil the sounds, itu bunyinya sahaja. Contoh macam tadi itu, kalau kita lihat yang asal tadi tu, mana tadi yang add tadi tu. Okey, contoh ya, kalau anda lihat yang ini tadi, dalam buku nanti, kalau perkataan yang ke-16, AT, add. Jadi Kategori dalam the sound. kalau kategorinya adalah yang pertama the sounds, ATE attention kami bunyikan. Yang kedua practice sahaja bunyinya. Sample sentences ada. Guess the sound ada. Pun pun ada. Jadi sini sahaja dalam muka surat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kategori. Bila anda pergi mendengar di beraniSpeaking.com, anda boleh dengar terus streaming di situ, ataupun jika anda mahu download, kami akan bekalkan anda dengan Google Drive supaya anda boleh download dan dengar berulang kali. Dengar dan ulang. Jangan harapkan sekali saja dengar dan terus tahu ya. Lupa. Dia kena masuk keluar. Input, output. Cuba buat sama-sama. Input, output. Anda yang sedang menonton ketika ini, input, output. Benda yang masuk mesti kena keluar balik. Let it flow. Masuk keluar, dan jadi keluar. Benda masuk, tak keluar, dia tersekat. Kalau kita Makan, tak keluar, itu jadi apa namanya? Sembelit. Constipation. Pernah berlaku? Ya, kita pergi berhari raya, open house, makan banyak tapi tak tandas. Jadi kita perlu ada That's not good. perlu ada laxative untuk melancarkan. Jadi apabila orang yang dengar Dia banyak bunyi menghadamkan. tapi dia tidak buka mulut dan bersuara dan membunyikan perkataan, itu dipanggil sembelit bahasa. Saya rasa inilah situasinya. Bila kita, sebenarnya kita ni banyak perkataan yang dah simpan. Dari tadika ada kelas English. Banyak, sangat banyak. Sekolah rendah 6 tahun, setiap hari ada kelas bahasa Inggeris. Betul. Sekolah menengah lagi 5 tahun pun ada bahasa Inggeris. Ada. SPM paper punyalah panjang, English. karangan kena tulis. Ya. Negara kita di media-media banyak bahasa Inggeris. Banyak. Tapi macam mana masih rasa takut nak cakap tu sebab dia banyak simpan ataupun dia terus tulis tapi we skip that process of letting the sound out. Jadi buku bunyi ini tujuan utamanya untuk anda bukan hanya membaca dan mulut terkunci rapat. No. Anda perlu membunyikannya. Kena membunyikannya. Jika anda baca buku bunyi tapi tiada dengar apa-apa suara keluar dari mulut, anda sedang melakukan kesalahan kerana anda tidak akan mendapat hasilnya. Anda hanya akan mendapat sahaja. Nanti nak bunyikan, anda akan rasa tak selesa, tak tahu. Dia kena keluar. Masuk, keluar. Bunyikan buku. Tadi seorang anak kecil datang bersama ibunya. Cerita sikit Washa. Oh, very nice. Puan Azhar ada ke? Puan Azhar dari Puchong datang petang tadi ke rumah untuk ambil buku. 2 naskah buku bunyi. Mungkin dah selalu sangat sebut buku bunyi kat rumah kan. Jadi bila Huda anaknya, Huda sebaya dengan Khadijah 7 tahun pun, tak bunyi pun buku bunyi. Oh, so cute. Like, buku bunyi should make sound. Like, Huda yang kena bunyi tu kan. Bila Umi baca buku, Umi yang kena bunyikan. Right? Mungkin dia ingat macam buku kanak-kanak Al-Quran itu yang ada pen. Letak pen dekat buku tu, dia akan keluarkan suara. Maybe you should lah. Kita kena pergi China lah buat benda tu kan. Bagi buku bunyi. Tapi tak nak, kita nak mulut tu juga. Kita nak Lidah orang ni, yang belajar itu membunyikannya. lidah Nusantara ni nak membunyikan bahasa 4 musim. Alright. Okay. So now let's move on. So tadi AT. At. Boleh jadi at. Ada masa jadi 8. Ada masa jadi 8. Bergantung pada bunyi, pada perkataannya, dan kita hanya boleh dapat menangkap dengan tepat jika kita banyak mendengar. Okay. Now kita pergi ke perkataan yang seterusnya, iaitu Ini bunyi yang ke-17. ATE. 8. Tadi dah ada kan dalam AT. Kali ni dia ada masuk kategori dia sendiri. Okay. ATE bunyinya seperti nombor 8, 8. Contoh ya, kalau anda lihat dalam pan tu nanti, ada tak pan di sini?
Oh, saya tidak letakkan No, pun. it has no Okey, Coach Shah, saya cuba. Kalau anda boleh dengar, ini biasa mungkin ada orang biasa dengar ya. Why is number 6 afraid of number 7? Ini satu pun. English dia suka tanya why. Tapi dia tak nak kita jawab sebenarnya Ya, kan? ini soalan ini sesuai untuk diucapkan. Kalau ditulis dia tidak akan menjadi jenaka. Dia kena bermain dengan bunyi 8 itu. Again, one more Why time. is number 6 afraid of number 7? I don't know. Tell me why. Apa yang Coach Shah faham dengan soalan saya? Why is number 6 afraid of number 7? Sebab apa nombor 6 takut dengan nombor 7? Okay, jawapannya adalah because 7, 8, 9. 7, 8, 9. Jadi ada dua maksud 8 di situ. Maksud pertama adalah dia afraid because 7, 8, 9. Nombor 7 makan nombor 8. 7 makan. 7 makan nombor 9. 7, 8, 9. Tapi bunyinya juga adalah tadi 6, 7. Ini 8, 9. Dia macam kiraan nombor pula. Jadi permainan bahasa itulah. 7, 8, 9 maksud kalau yang tersurat 7, 8, 9, 7, 8, 9. Tapi kalau maksud lain yang membuatkan dia takut tu sebab 7 tu makan nombor 9. Jadi 6 takut tak kena Betul. makan. Itulah permainan bahasanya. Bayangkan kalau dalam kelas kan kita ada cikgu masa 10 minit, 15 minit belajar jokes kan. Betul. Yeah, it's very, very interesting. Okay, now kita sambung. Kita ada bagi lagi 10 minit untuk habis kelas ini. Bunyi yang kedua. Okay, A-T-E-L-I-E-R. Mungkin jarang anda dengar perkataan Saya ini. selalu nampak ni kalau dah dekat ni, signboard. Yes. Macam kedai-kedai yang memang yang cantik. Kalau anda pergi ke Balai Seni Lukis Negara, mungkin anda akan terserempak dengan perkataan ini. Okay, maksud perkataan ini adalah bilik khas untuk seorang artis yang painter, sculptor untuk berkarya. Macam dalam gambar dalam buku Macam tu dalam lah gambar ya. buku tu ya. Okay, sebutannya A bunyi A. T-E-H, teh dengan E. A, te. A, te. Ayak teh. Bukan T bunyi T. Kalau bahasa Melayu T lah. Tapi ini te. Atelier. 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 Kalau bunyi atelier pun tak jauh bezanya. Masih lagi orang boleh faham. Atelier ya. Okay. Dan ATE, contoh yang ketiga, P-A-S-S-I-O-N-A-T-E, bunyinya yang biasa orang sebut sebab mereka nampak ATE adalah 8, jadi biasanya orang sebut passionate. Passionate. Betul? Betul, tak ada masalah. Tapi bunyi yang menurut penggubal bahasa standardnya, mereka membunyikannya dengan passionate. Passionate. Net sahaja. Jadi kalau kita biasa dengar orang cakap passionate, jadi bunyi itulah yang masuk, maka kita sebut passionate. Betul? Namun kalau kita lebih banyak mendengar dari sumber asli bahasa Inggeris, dan dia akan cakap passionate. Ya. Passionate. Jika anda bercakap dengan orang, anda sebut passionate. Magnet lah. Passionate. Magnet kan? Magnet. Tak sebutan net tu lah macam tu Okey, kan. sebutannya. Tak sebut net ya, passionate. Jika anda bertutur dengan orang, anda tahu sebutan yang betul. Dengan anda tak tahu sebutan yang betul, mana yang lebih menambahkan keyakinan diri? Tahu. Anda bercakap dengan seorang seseorang yang lain, orang yang mungkin mahir berbahasa Inggeris, apabila anda sebut dengan sebutan yang betul, of course anda akan rasa lebih yakin because you know the right sound. Jika anda sebut tak betul, orang tu akan tahu yang anda Masih bukan belajar. bahasa anda. Jadi tak ada masalah. Dua-dua okey. Boleh, tak ada masalah. Jadi lebih yakinnya apabila kita tahu. Knowledge is power. So orang yang tahu, dia akan lebih yakin. So orang yang dah tahu, nak main-main sebut, tak main, student. Tiba-tiba dia nak sebut student, tak ada masalah. Nak bergurau-gurau dengan bahasa, tiada menjadi isu. Okay? So kita masuk kepada contoh-contoh yang lain. Contoh satu ayat, Coach Shah. Okay. The passionate artist was furious when he discovered that someone ate satay. Sate. Not ate sage, yeah? Someone ate sage. Someone ate satay in his atelier. Atelier. In French ke? French could be contoh. Cuba nak masukkan semua bunyi dalam satu ayat begitu. Wah. Kita belajar vocab baru lah dekat sini. Ya. Ini yang best buku bunyi. Yang pertama, idenya adalah kita nak belajar sebutan bunyi. Tetapi insya-Allah akan tertangkap juga kosakata. Dia akan upgrade ya our vocabulary. Okay. Furious. Furious. Furious is angry. Right. Angry tu biasa. I'm furious. Now, kalau biasa angry kan, she's angry but she's
furious. Kan Oh. dah standard naik sikit. Standard tinggi, bahasa yang lebih ekspresif dan bahasa yang lebih berkualiti lah, begitu ya. Mari kita tengok contoh-contoh lain ATE yang ada. ATE. Okay. Majority, so berdasarkan proses pengumpulan curating yang saya buat as a curator, bukan penulis buku ya, curator, pengumpul, penyusun, saya dapati banyak bunyi ATE adalah bunyi 8. So, tak perlu risau. Banyak bunyi 8. Anda jumpa, anda tak tahu, bunyikan 8 sahaja. Sebab tak banyak bunyi earth. Ya. So, abate, Abate, date, date, fate, fate, dengar dan ulang. Jika anda dengar dan mulut anda terkunci rapat, anda akan dapat markah kosong. Anda akan pulang rugi. Ulang bersama-sama kami. Gate, gate, hate, hate, late, late, mate. mate, Mate bunyinya mate di UK ataupun di US. Tapi kalau ke Australia, di bawah down under di sana, mate dia tak bunyi mate, dia bunyi might. Macam ejaan MITE, might. Dia cakap apa khabar, dia kata good day mate dalam ejaannya, tapi sebutan mereka kedai mate. Kedai mai. Dia bunyi kedai mate. Good day tak bunyi pun good, dia bunyi kedai mate. Jadi kalau kita buat buku bunyi ikut logat apa dialek Australia, jadi ejaan kod kita pun beza lah kan. Jadi kalau ada orang kata, bukan macam tu lah bunyi mate, kena might. Oh, jangan lawan. Kita tak perlu berkonfrontasi dengan mereka. Cakap, oh betul. Memang bunyi boleh bermacam-macam bunyi. Tak ada masalah. Nak might pun boleh. Kedai might. Kedai mai. Okay. Orang cakap, kedai might. So jawapannya, it's a good die to die. It's a good die to die. Macam bunyi nak mati kan. So tak ada It's a masalah. good die to die. Bunyi saja. Yeah, go ahead. Rate. Follow me. Rate. Rate, Create. create, Debate. debate, Donate. donate, Equate. equate, Estate. estate, Ini satu lagi kita boleh bincang dalam part lain, tapi saya nak highlightkan, saya nak kongsikan dengan anda bunyi ES. Kalau ikut sebutan yang saya lihat secara halusnya, dia bunyi bukan S, dia bunyi is. estate, Antara dengan E. Jadi estate. estate, Estate. estate, Inmate. inmate, Locate. locate, Rebate. rebate, Relate. relate, Sedate. sedate, Senate. senate, Vacate. vacate, Update. update, Okey, ini ada ATE di belakang tapi bunyinya macam apa tadi? Passionate tadi. So, pirate, pirate, pallet. pellet, Pallet tu lelangit kita ya. And then bawah tu bahasa Jepun asalnya, jadi bunyinya ikut bahasa Jepun lah, walaupun ATE taklah bunyi crate atau current, dia current. tetap I learn current. dia tetap dengan I'm passionate about current. karate. Sebut. Tapi orang American dia over Oh, lah. American dia tak bunyi karate, dia bunyi I learn karate. Karate tu apa? Karate. karate. Dia bunyi karate. Ada satu apa Watch out, I know karate. dojo karate di Bandar Sri Putra. Karate Works, karate. Karate. Dan yang peliknya, ada satu filem namanya Karate Kid. Tapi pergi buat di China. Dia belajar kungfu. Saya tak faham macam mana jadi begitu ya. Tapi dia tak kisah. Tak ada hukum mengatakan halal haram begitu ya. So, anda jangan risau. Oh, nak tak terfikir pula. Ya. Ha. Baru terfikir. Ya, baru terfikir. Yang asalnya masa zaman ini saya Mr. Miyagi tu betul sekolah kan? Mr. Miyagi tu memang karate. Mr. Miyagi teach me karate. Thunder floor. So sekarang ini anda sedang mengenal bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa Inggeris. Interesting. Okay, mari kita lompat sikit. Kita hanya tinggal beberapa ketika saja lagi. Mari kita cuba contoh-contoh guess the sound. Okay, ini contoh yang biasa kita dengar. LATE Latte. maksudnya lewat. Kalau double T, latte. E ada atas, Kecek Y di atas. Klate. Nombor 2, water. Water. Ada ATE tapi tak bunyi A, dia bunyi water. Jadi ejaannya macam mana? Garis ini dibekalkan untuk anda tulis. Jadi bunyinya adalah W, OA. Ingat lagi tadi? OA, T-E, water. Tapi kalau saya nak jadi American, Nak jadi American, tambahkan R. atau water. The. Nak jadi boleh water. Water. Nanti kita masuk bab sebutan water. Dia orang American, dia
suka Over. membunyikan R. Ya. Dia curl datang, lidah tu dia sapu di Whatever. langit, palate-nya. Kemudian T dibunyi macam D. Dia suka gulung-gulung bunyi. Water. Water. Better. Better. See you later. See you later. Butterfly. Butterfly. Dirty. Dirty. Itu kemudian ya. Tapi best kan kita main-main Suka, dengan suka main hari bahasa. ni American. It's so British. Kalau anda jumpa Australian. orang Mak Saleh, orang luar, orang India ke orang Jepun, tak kisah, tak mestinya Mak Saleh lah, ramai sangat Mak Saleh sekarang kan. So, bila mereka datang ke Malaysia, mereka cuba belajar BM dan mereka boleh sebut ikut dialek Kelantan, Kedah. Kita akan rasa macam wow. Jadi sama juga kita orang Macam ustaz Arab ya tu. ada ustaz Arab tu Cakap di besut mengajar bahasa ya, orang Terengganu. Syria ya boleh cakap bahasa Kelantan, bahasa Terengganu, gabungan tu sangat-sangat cantik. Jadi orang kita bila dengar wah menarik. Jika anda boleh cuba berlatih nak main-main bahasa Inggeris, bunyi American, better, water, why not? Bunyi orang YouTuber. Ya, cuma cikgu-cikgu sekolah tu jangan terlalu strict sangat dengan kita ni British English. Ya, the Queen's English only. No way. So it's okay. So number 3 is private. Private. Number 4. Private. Number 4 ni nama ubat darah tinggi mak saya ya. Sebutannya macam mana Coach Syah? Atenolol. 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 Ya, sebut salah pun tak apa, pergi kedai Ini ubat, bukanlah bahasa tiap-tiap hari. Kita tak pernah kita tak cakap tiap-tiap hari. pergi farmasi nak beli ubat. Good morning Atenolol. Ejakan saja. Saya tak tahu nak sebut macam mana. Atenolol. Atenolol. Okey, Atenolol. kita sambung dengan praktis yang seterusnya iaitu Ayuh kita. kita ada lagi apa lagi? Okey, guess the sound. Ini adalah okey. Kita ada baki lagi 5 minit. Kita masuk kepada perkataan yang ke-18 iaitu AUNT. Okey, kami ingin mengenengahkan supaya anda nampak jelas. AUNT kalau di Amerika dibunyikan dengan ant. Ant. Cuba. Aunt. Kalau di UK dibunyikan aunt. 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 Jadi, mana yang betul? Pilihlah. UK kata kami betul sebab kami yang cipta bahasa ini. Bahasa ini asalnya negara kami. US pun kalau New York dah lain. Texas bawah dah lain. Macamlah kita kan Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan. So BM mana yang betul pilihlah. Jangan gaduh. Yang penting makcik kau is makcik kau, makcik aku is makcik aku. Ya. My aunt. Cuma My agak kelakar sikit bila contoh ya. Saya dengar satu jenaka yang dibuat oleh Trevor Noah. Trevor Noah cakap ya, beliau ni British English, orang South African English. Dia South African English South tapi dia African lebih ke English. arah British lah macam bunyinya. Jadi apabila pergi ke US, beliau mendengar orang kawannya cakap my aunt died. Ya, macam orang Amerika tu cakap nenek saya meninggal tapi auntie ya. Makcik. Dia ingatkan aunt tu macam semut. Bunyinya aunt semut kan. Jadi dia tak ya, so what? Ada banyak My aunt died. semut lain. Kenapa? Ada orang bela semut Ada. Okay, anyway. Pakar semut. Okay, AUNT bila ada H in front and di belakangnya ada ED yang bermaksud berhantu, bunyinya bukan lagi ant atau aunt tapi aunt. Haunted. Dia macam ejaan hantu yang diterbalik sikit kan, haunt ni. Kena bunyi background sikit. Kan? Yes. So, haunted. So saya rasa kemungkinan besar English tiru bahasa Melayu. Haunted from hantu. Oh betul. Never thought of that. I never thought of that before. What do Okay. you call it? Yeah, sociologist. Okay. Sociologist. Yeah. Okay. And then contoh ini yang saya sebutkan tadi tu, satu jenaka ya, pun. Yeah, man, yang it's boleh not kita funny. sebut. Okay, kalau ni betul lah. Yeah. Sampai hati tau. Okay, tak apa. Ini namanya pun ya. Okay. Tu perkataan yang kita cuba buat adalah guess the sound, taunt. Mesti ada sebab kenapa dia kata my New York friend. New Yorker friend. Yeah, of course, American. My aunt died. died when she was having some coffee. Yeah, my aunt So died. kita pergi kepada guess the sound. Mari. Number 1 is taunt. Taunt. Number 2, gauntlet. Gauntlet. Apa itu gauntlet ya? Gauntlet itu adalah ini. Jika anda lihat gambar ini, nampak tak? Anda kalau anda tengok movie Avengers, ini namanya, siapa namanya? Oh. Cuba tukar namanya. Thanos namanya. Oh. Thanos memakai gauntlet I ini. have Ini. no idea. Ini yang orang I biasa. watched it, but Zaman I dahulu kala peperangan, askar-askar memakai armor dan memakai gauntlet di tangan ya. Oh, I Tak boleh guna untuk berkebun ataupun masak, baking tak boleh. Coach, go back to the guess the sound. This is very interesting. Jadi, I just want to highlight not only that we get
sounds, but we will upgrade our vocabulary. Jadi kita tengok kan, kita tahu ada perkataan baru situ, taunt. Okay. Taunt. What is taunt? Taunt ni bila kita buat remark ataupun kata-kata yang mengejek orang. Itu dipanggil taunt. No good. That's not nice nak mengejek-ejek taunt. Daunt pula, daunting. Daunt ni bila seseorang rasa intimidate apa? Rasa nak kata rasa takut, tak takut. Intimidated. Rasa macam ditakut-takutkan lah begitu. Dia rasa dia kecil tengok seseorang tu. Very daunting task yang besar lah. I think there's a better way to put that in writing. Okay. But again, peluang untuk kita tambahkan perkataan lagi. Taunt, gauntlet and daunt. Okay. Now, kita pergi ke perkataan yang seterusnya. Iaitu yang ke-19. Penulis. Maksudnya penulis buku. Okay. A-U-T-H-O-R, sebutannya O. Ingat ya? O-A bunyi O, and then O, author. Kita letak O-A-R tu, tapi R tu taklah kita bunyikan Tak perlu. kan. Itu macam signal bunyi dia O. Macam O. Yeah. Author. And then, perkataan ejaan yang sama, author, bila tambah I-T-Y di belakang, jadi authority. Dia jadi tadi the, ini jadi T-H-O-R bunyinya the pula. Authority. Cuba sebut. Authority. Puan Ida Rahayu Afandi minta contoh ayat. Sudah settle tadi? Okey, sekejap saya tengok belikan ya. Contoh ayat untuk daunting. Daunt kalau yang biasa saya dengar. Daunting task tu satu it's a daunting task. Like this. I let me get you. For example, I copy paste ya. Alright, copy. Daunting ni bila someone rasa Daunting tak selesa. Tu kalau kerja ataupun ada orang tak selesa dengan teknologi kan sekarang ni. Kalau guru-guru yang tak biasa dengan Zoom, kelas online, bila kena buat, that is such a daunting task. So they feel daunted by technology. Dia rasa belum cukup selesa. So, let me give you alright sample sentence. Contoh dalam Okay, ini frasa taklah ayat penuh, tapi some people are daunted by technology. I put it there. Okay. Wah, dapat guna perkataan ni memang menarik ni. Guna satu hal, nak faham lagi satu hal. Akan jadi lebih confident untuk menggunakan bahasa dan nak belajar benda baru bila kita tahu sebutan yang betul dan kita faham maksudnya. Jadi sebenarnya buku bunyi ini sekali imbas, belajar bunyi sahaja. Bukan. Sebenarnya apabila anda kenal bunyi, anda dapat tahu banyak perkataan baru dan tata bahasa vocabulary anda akan bertambah. Sungguh-sungguh luar biasa. I got a new pun, tata bahasa. So next round, bila ada buku yang kedua, anda akan tambah lagi kosakata anda. Dan bila tambah lagi buku, kami akan panggil namanya buku kata. Baru-baru peringkat berangan-angan. Tapi dah nampak dah konsepnya. Apabila kami nak memberikan contoh perkataan yang berbeza, tapi dalam rumpun yang sama. Contoh nak cakap rumah. Rumah apa? House. Tapi rumah istilah lain home. Ada lagi residence. So jadi bila nak gunakan home, bila nak gunakan house, nanti itu kita masuk bab yang seterusnya. Jadi anda jangan Mr. Johnson's resident. Jangan ke mana-mana, kita akan belajar lagi selepas ini. So contoh ayat yang seterusnya adalah authorize. Contoh perkataan Authorize tu maksudnya memberi keizinan. Dia ada hak. Pelajar-pelajar, students, they want to go out for a camping trip, so the parents must authorize to give permission, to grant permission. Okay, next one adalah author. Kalau sebut author, nanti jadi author. Betul. Tahu kan author, O-T-T-E-R. Sebab tu tadi yang kita pernah praktis dahulu, nak sebut yang TH dalam bahasa Inggeris, sebutannya mirip dengan tulisan Jawi kita, iaitu huruf sa. Jadi cara sebutannya sama. Lidah di antara dua gigi dan dihembus keluar angin. Sa. Ringan. Angin keluar dengan pantas. Dulu kalau kita pernah praktis,
Kita ambil sehelai kertas, nak tengok betul atau tidak sebutannya, dia kena ada udara keluar dari mulut. Jadi kalau sebutannya betul, TH, kita ambil satu perkataan terima kasih dalam bahasa Inggeris iaitu thank you. Sama TH-nya ya, tapi kita ambil TH sebab kita nak bagi nampak angin tu keluar dengan jelas. Kalau sebutan yang salah, dia jadi begini, thank you, thank you. Bunyi pun macam T biasa, angin pun tak keluar. Sebutan yang betul jadi thank you. Nampak tak? Angin keluar. Thank you. Weh, terbalik angin ni. Angin dia datang balik. Hembusan angin. Pastikan nafas macam anda tidak berbau. teringat yang cakap thank you tu. Kan dalam bahasa Melayu terima kasih kan. Yeah. So kan I read this buku by cartoonist terkenal Datuk Lat. Oh, boh. Dekat cover tu ada, nanti kita tunjuk lah. But anyway, dia tanya orang tu nama apa. So orang tu kata Terry McCarthy. Terry McCarthy. Terry McCarthy. So dia pun jawab sama-sama. Sebenarnya orang tu nak jawab Terry McCarthy nama dia. Dia ingat dia sebut Terry McCarthy. Kalau dibaca, kita sebut Terry McCarthy lah. Tapi Terry bila orang McCarthy. tersebut Terry McCarthy, McCarthy. dia bunyi macam terima kasih. Sama-sama. Begitu. Yes. playing Okay. with The last slide for tonight is this practice Thor. Benar, we have Oh. ni. Tak apa, kita extend sikit. Habiskan sebab I think ni apa, we have other viewers start to Oh, come in. ada So baru it's masuk okay, kelas. no Tak apa. problem. Okay, kalau macam tu saya ada masa untuk menambah slide. Yeah. Syah, sila. Okay, no problem. Alright, okay, so practice untuk Thor. Thor ni salah satu watak ataupun karakter dalam Avengers ke Marvel? What is it? Marvel or Avengers or what? Sure. Marvel ni. I don't know lah, tapi those kind of. Okay, anyway, Thor. Tadi author. Now, however, when you have THOR, it could be thorn, duri, thorny, berduri, thorax. Thorax ni dada. Untuk haiwan thorax. Co-author, penulis bersama. Hawthorne, could be a name, Nathaniel Hawthorne, seorang figure literature ke Nathaniel Hawthorne. Tapi dalam Hawthorne yang ini, kalau huruf kecil ni macam gambar yang puan-puan nampak Hawthorne. Dia berry yang kecil ni. Ni buah ni Hawthorne. And of course you have Thor. So again, to make your English sound pleasant, try to practice the TH sound. Thor. Thorn, thorny, thorax, right? Okay, so that's the practice for Thor. Okay, next word. The next word, we are on word number 20 ataupun bunyi yang ke-20. Okay? B-A-G. Semua orang dah biasa dengan perkataan ni. Tiada masalah. B-A-G. It could be bag. Kalau kedua sejenis makanan, bagel. Mungkin ada di sini peminat bagel. Saya bukanlah salah seorang yang biasa makan bagel. Tapi rasanya kalau kawan-kawan masa ke US dulu, belah-belah Chicago tu, dia makanlah bagel dengan cream cheese. Kita kat Texas, tak ada benda-benda yang sihat-sihat macam ni. Semuanya berlemak, greasy gitu Bagel. And number 3, baguette. Baguette ni yang macam roti keras tu ke? Tak mahir sangat lah bab roti ni. Roti. Okay? Baguette. So contoh ayat. There will always be at least 3 bagels and 1 baguette in her bag. So, B-A-G, bag, bake, book. Mengikut konteks ayat. Alright. Kita akan teruskan dengan berlatih sebutan. Jadi nanti dalam audio boleh dengar. Dan setiap section dalam halaman ni, halaman sebutan, file dia lain. Section sebutan, audionya lain. Section contoh ayat, sample sentences, audio yang berbeza. Jadi boleh pilih, tak perlu dengar keseluruhannya. Kalau nak dengar hari ni, saya nak dengar pan saja, dan tekan pan. Tapi mungkin ada hari kita nak dengar the whole thing sambil tengok buku, mata melihat buku nak dapatkan ejaan dan perkataan, telinga mendengar bunyi, mulut mengulang mengeluarkan sebutan, dan tangan merakam, menulis, mencatat. InsyaAllah, it's a complete wholesome learning process. Alright. Okay, so practice AG. Silakan Coach Ritz. Okay. Mari ikut sama-sama ya. Ago. Agree. Again. Ini part lain pula. Sebenarnya bukan again, tapi again. Dulu masa saya sekolah, again. Okay. Agape ni dah muncul di awal-awal buku. Pernah muncul agape.
Agip ni agip tenganga mulut. Surprise. The next one, tak bunyi jadi age, cage, rage, agent. Jadi the consonant G boleh bunyi macam bahasa Melayu, garang, garam, jagung, tapi boleh bunyi je. Jadi inilah kadang-kadang anak-anak selalu heran, ni nak bunyi egg ke, nak bunyi age, nak bunyi cake ke, nak bunyi cage. Ya Allah, kita tak adalah. Apabila AG datang selepas C, we don't have that, right? So it has to be through listening. Right, so the next one would be gag. Ni kalau siapa biasa tengok cerita yang gag, yang suka bagi orang buat lawak-lawak tu, ataupun gag order ni yang perintah tak boleh bercakap. Gag. Hag, leg, nag, rag. Jadi bila kita ambil beberapa saat untuk habiskan bunyi g dan sebutan lebih cantik, insyaAllah. Teruskan. Tag, wag, brag, aggro, agony. And the last one, senang macam bahasa Melayu, saga. 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 Proton saga. Saga. Okay. So, seterusnya. Ini adalah pun ya. One of my favorite puns. A father in Iraq, tapi biasanya orang Amerika disebut Iraq, gifted his daughter a new bag. The girl replied, Thanks Thanks for the bag, Dad. for the bag, Dad. Patutnya Baghdad, tapi sebut bag, Thanks Dad. for the bag, Dad. Got it, get it. Okay, kalau anda belum tersenyum atau belum merasa ini jenaka, jangan risau. Jangan sampai tak tidur malam pula ya. Jangan risau. Dengarkan banyak lagi bunyi sampai masanya anda akan tiba-tiba ketawa. Thanks for the bag, Dad. Guess the sound. Guess the sound. Number 1, baggage. 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 Jadi kalau kita nak eja, kita buatlah bag. B-E-H. G. Bag. Gauge. G-E-I-J. Gauge. Baggage. Gauge. Baggage. Kenapa kita tulis? Supaya lepas ni kalau kita jumpa atau kita kena sebut balik, kita ingat. Kalau tak, nanti kita lupa. Macam pernah dengar, macam pernah jumpa tapi lupa. Jadi kita nak kurangkan insiden lupa-lupa ni dengan menulis mencatat. Okay. Bagpipe. The next one is bagpipe. I think bagpipe is that yang Scotland, orang Scotland tu ke? Yang alat muzik Yes. Bagpipe. Yang mereka akan memainkannya sambil memakai yang dipanggil sebagai kilt atau kita dah skirt. katakan skirt tu ya. Tapi skirt tak. Yeah. Okay, Alhamdulillah pakai skirt. Okay. Alright, okay. Kita masuk ke sesi ujian. Jadi hari ini kita dah melalui 5 bunyi, 5 kumpulan perkataan. AT, ATE, what else ya? AUNT, and then kita ada author, AUTHOR, dan terakhir BAG. Jadi sekarang kita akan masuk ke ujian dan kemudian kita akan tutup kelas untuk malam ini. Okey, ujian yang keempat ini, jika anda sedia, okey, kami akan mulakan masa 30 saat untuk anda cuba untuk membunyikannya ya. Kalau Let's ada do orang together. boleh dengar, anda boleh silakan. Okey, kita letakkan stopwatch di sini. Kita tengok macam mana bunyinya. Okey. Anda dengar dulu round pertama ya. Pusingan pertama anda dengar dulu kami sebut dan kami akan beri masa 30 saat untuk anda sebut satu persatu. Anda mesti boleh sebut dengan lancar. Kalau boleh buat dengan 4 pasangan pun okey. Kita macam ala-ala main super speed. Take turn, we can do that as well. Okey. So we're doing the super speed round. Yeah? Yes. Take turn ya. Okay. One by one ya. Saya sebut yang pertama, Usha akan sebut yang kedua. Saya cuba dulu ya. 1, 2, 3. At. 8. Attention. Atom. Attach. Atheist. Swash. Passionate. Atelier. Late. Water. Private. Atenolol. Ant. Aunt. Haunted. Taunt. Pirate. Gauntlet. Daunt. Author. Donate. Authority. Authorize. Baguette. Bagel. Debate. Baggage. Bagpipe. Karate. Okey, situ kami selesaikan dalam masa 22 saat. Okay, itu agak laju. Saja kami nak melajukannya. Saya nak beri peluang kepada anda untuk cuba. Ya. Cuba sebut perlahan-lahan. Jangan cuba. Sebut je. Kalau kita boleh, kalau tak ada sangat orang yang nak mendengarkan anda, mungkin anda patut pindah negara lah. Cari negara yang ada ramai penduduk lain. Kalau tidak, kita ada grup FB kita, Sound School kita khas untuk pemilik buku sahaja. Oh.
Yes. Oh, sounds cool kita. Tiket. Ini adalah tiket akses untuk masuk ke Sound School. Yes. Untuk masuk ke grup, Welcome to Sound School. untuk masuk ke grup FB tersebut, anda kena berikan kod pembelian buku. Tagline dia, where your pronunciation sounds cool. Yes. So, bila anda dah masuk nanti, jika anda mahu kawan-kawan yang dalam grup itu untuk mendengarkan sebutan anda, silakan. Kami izinkan untuk grup itu menjadi satu macam our classroom, ya, a big classroom yang anda boleh sama-sama untuk bersama dengan orang-orang yang positif nak belajar sebutan bahasa Inggeris. Kalau dalam grup tu anda sebut salah, anda diketawakan, anda ketawa juga bersama. Ya, itu cara orang yang selamba, ya. Kita suka untuk sama-sama ketawakan kita supaya kita tak akan timbul rasa malu. Sebab kita tahu sama-sama nak belajar dan kita boleh selamba bersama. Hanya untuk mereka yang memiliki buku Tiket. yes. So supaya tidak lagi akan ada isu timbul takut salah sebut tidak ada lagi. Sebab kita memang akan sebut salah. Jadi sekali lagi Punya takut tu punya nak takut, spray ya lah, Allah. pakai baju macam tu semua. So bahu bijak menyebut perkataan, anda mula dengan telinga bukan dengan mulut. Dengarkan audio-audio yang kami rakamkan kepada anda. Anda dengarkan, ulang, dengar dan ulang, ya. Jangan takut sebut, jangan takut. So untuk anda yang masih lagi belum, silakan bantu kami share FB Live ini. Ya. Kerana ada yang tak dapat tengok live tapi esok, lusa, minggu depan ada peluang untuk mengikuti kelas percuma, kelas bahasa Inggeris. Dan kita faham biasanya kalau kelas nak belajar English ni yurannya mungkin juga agak dan kena bayar agak-agak lah kan. berbulan-bulan. Jadi Ini anda bayar sekali, kalau sekarang ni pakej RM95, bayar sekali, anda akan boleh bersama dalam grup ini sehingga sampai rasa nak sampai rasa tak nak belajar lagi lah. sampai dah rasa nak mengajar pula. Betul. Ya, jadi anda boleh bersama sekali, one off sahaja, Ya, insya-Allah. masih lagi pada harga RM95. Ya, jadi bila ada buku kedua nanti, anda laburkan lagi untuk belajar lebih lagi. Setakat yang ada ini, insya-Allah dah boleh banyak membantu sebenarnya. Okay. So, kalau ada anak saudara ataupun anak-anak yang akan masuk ke IPT nak menyambung pengajian, boleh hadiahkan buku bunyi. Jadi kan nice present for them, ataupun ada rakan-rakan yang sedang menduduki ataupun dalam proses sambung pelajaran postgrad, masters, PhD, nak kena buat presentation, viva, ataupun ada yang perlu buat banyak pembentangan. Jadi boleh hadiahkan buku bunyi kepada mereka. okey. Jadi sekian saja masa bersama kami. Masa dah terlajak dah. Minta maaf, ya. Okay. Kita jumpa lagi malam esok ataupun malam berikutnya. Kami akan announce di page ini untuk kalau tiada apa-apa pengumuman, maksudnya tiada kelas. Boleh tidur awal. Jika ada pengumuman, insya-Allah kelas akan ada dan kelas yang seterusnya akan kita sambung dalam grup FB kita nanti. InsyaAllah hari ini, esok sekumpulan lagi orang akan menerima buku dan kita harapkan anda boleh kongsikan apa yang anda belajar setakat ini dengan rakan-rakan anda supaya lebih ramai dapat manfaat, ya. So, insyaAllah jumpa lagi. Thank you. May Allah bless you. Kita tutup majlis kita, kelas kita dengan bacaan doa. Oh Allah, Al-Alim, please help us be good at English so we can read, write, speak and listen and be better servants. Oh Allah, Ar-Rahim, please help us be good at English so we can use it to serve the ummah and follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah bless you. Good night. Perkataan hari ini ATE, kita cakap see you later alligator. See you later, alligator. Bye bye.